limpah kurnia nikmat izin inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti, alam kubur yang pasti menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam padang mahsyar, menuju ke dalam alam yaumul mizan, menuju ke alam titian sirat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan 13 Jumadal Awal kita akan selamat melintasi titian sirat, dapat kita masuk ke dalam syurga Allah. Duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga, di perigi, di kolam Al-Kautsar nanti insya-Allah. Para muslimatnya bersama dengan para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma amin insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke-65 dalam tajuk yang kedua, yakni keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya tajuk yang kedua ini ialah tentang Abdul Muttalib. Tuan-tuan, puan-puan, dulu dalam pengajian yang lepas kita dah belajar tentang Hashim, moyangnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai Amru yang memecahkan roti. Kenapa digelar sebagai Amru pemecah roti? Sebab Hashimlah orang yang pertama yang telah memberikan makan kepada jemaah haji secara percuma, dan ianya diteruskan oleh anaknya, yakni Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib yang mana ketika itu juga telah memberi makan dan minum kepada jemaah haji selepas daripada kematian Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ini. Maka ketika itu, hari itu kita dah belajar tentang Hashim yang pergi berniaga sampai ke Syam, sampai ke Madinah berbulan-bulan, dan kemudian berkahwin dengan seorang perempuan yang namanya Salma binti Amru. Kemudian bila mana lahirnya Syaibah ataupun bila mana lahirnya Abdul Muttalib ini, maka ketika itu Abdul Muttalib telah pun dibawa pulang oleh Al-Muttalib. Pun kita dah cerita dalam pengajian yang lain. Jadi Abdul Muttalib ini ataupun Syaibah ini, bila mana dia telah membesar, duduknya di Mekah walaupun lahir di Madinah, dia telah menjadi seorang yang dihormati, ditaati. Sebab apa? Sebab kedudukan dia yang digelar sebagai Al-Fayyad. Apa makna Al-Fayyad? Orang yang kaya, yang dermawan. Perempuan ingat tak kisah Lady Gaga? Lain macam Kapten kita ni Lady Gaga sebutnya. Ya, Lady Diana. Kan yang meninggal dengan dia dalam kereta tu namanya Dodi Al-Fayyad kan? Al-Fayyad itu asal daripada Al-Fayyad. Apa makna Al-Fayyad? Orang kaya yang mencurah-curah dan sifat dermawan. Inilah gelaran kepada Abdul Muttalib yang namanya Al-Fayyad. Orang kaya yang kaya sungguh tetapi tidak lokek, tidak bakhil, malah seorang pemurah, seorang yang dermawan. Maka Al-Fayyad
adalah nama gelaran kepada Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya ialah Syaibah. Kita dapat belajar ilmu hari ini, nama gelaran Abdul Muttalib ialah Al-Fayyad. Jadi lepas ini nanti kalau dapat anak baru, udah hopoh-hopoh Ustaz, oi mana datang anak. Hai, jangan lupa cerita Sarah tu. Kerana cerita Sarah itu umur 90 boleh lagi. Jadi opah-opah nanti anak beranak, opah pun beranak. Pantang sama-sama. Perempuan ya. Jadi perempuan bubuhlah nama anak tu nanti ataupun cucu tu nanti Al-Fayyad. Nama gelaran kepada Abdul Muttalib. Tambahlah depan Ahmad ke Muhammad ke apa ke terpulanglah. Umpamanya kalau ada, umpamanya saya pun kalau ada. Akak ni macam dah tak ada dah. Doktor kata buku pink untuk saya dah ditamatkan perkhidmatan. Baik, sambung. Jadi apabila Syaibah ataupun Abdul Muttalib ataupun Al-Fayyad ini telah meningkat usia, menjadi seorang kanak-kanak, dan ketika itu bila mana Al-Muttalib ini mendapat berita mengenainya, lalu berangkat pergi untuk mencari anak kepada Hashimin. Dah cerita ni kan hari tu kan? Perempuan ni. Jadi saya tak ceritalah ni perempuan ni. Naik unta bawa balik, maknya tak bagi. Siapa nama maknya? Salma. Perempuan ni, nama ibunya ialah Salma ataupun Salmah. Bahasa Melayu kita Salmah lah. Kalau bahasa Arab namanya ialah Salma. Mana? Type. Jadi perempuan disebutkan pada Al-Fayyad ini ataupun disebutkan pada mak Abdul Muttalib ini bahawa aku bukan sengaja mahu membawanya, tetapi aku mahu memulangkan semula kerajaan bapanya di tanah haram. Cuba tengok ayat dia. Dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya di tanah haram Allah. Maka barulah maknya bagi pergi. Tu yang balik tu, tu yang pergi ke Mekah. Ikut logik akal, patut-patutnya Abdul Muttalib ni duduk di Madinah. Dia lahir di Madinah, maknya duduk di Madinah. Tapi rupa-rupanya Al-Muttalib ni adik kepada Hashim pergi cari, bila dengar berita ada seorang budak yang lahir di Madinah, anak orang Mekah, minta izin bawa balik. Maka 3 kali jumpa tak bagi izin, maknya tak bagi. Ada anak seorang, takkan nak bagi. Kalau kita nak seorang pun tak bagi, tuan-tuan. Tapi saya nak 7. Anak 7 ni pun tak bagi korang. Kalau perempuan minta pun saya tak bagi. Kenapa? Perempuannya. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya, tapi rupa-rupanya dia sebut dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya di tanah haram. Barulah dibagi pergi. Bawa balik naik unta. Maka disebut Abdun, hamba kepada Al-Muttalib. Marah ketika itu Al-Muttalib katanya, cis katanya, dia adalah anak Hashim saudaraku. Maka tinggallah Abdul Muttalib bersama-sama dengan Al-Muttalib sehingga dewasa. Setelah Al-Muttalib meninggal dunia di Ramdan, satu tempat namanya Ramdan. Tanya, bukan nama bulan Ramadan tu ya, Ramdan. Kalau bulan Ramadan, ini nama tempat namanya Ramdan, di satu tempat di Yaman. Ketika itu, maka tugas ketika itu telah pun disandang oleh Abdul Muttalib. Tugas apa? Tugas untuk memerintah Mekah seperti mana nenek-nenek moyang. Dan ketika itulah dia disayangi oleh kaumnya. Orang tak kira dah dia lahir kat Madinah ke, dia lahir kat Mekah ke, orang tak pandang dah. Orang dah sayang ke dia sebab dengan rasa pemurah dia. Sebab tu perempuan ya, bila kita ni jadi pemurah, walaupun dengan sekupang, 2 kupang, orang macam-macam pula bunyi.
orang akan jadi sayang macam Nabi. Nabi habis harta dia diberi kepada ahli sufah. Ahli sufah ni dah cerita ke belum? Belum. Zaman sahabat, zaman Nabi, ada satu golongan namanya ahli sufah. Ahlu as-sufah. Ahlu ni maksudnya apa ya? Ahli lah ya. Ahlu as-sufah. Sin fa alif ta marbutah. As-sufah. Nampak? Ahlu sufah ni, mereka ni orang miskin. Miskin sangat-sangat. Fakir miskin. Makan tak cukup, minum tak cukup, tempat tinggal tak ada, rumah tak ada. Mereka tidur di masjid. Golongan ahli sufah ni tidur di Masjid Nabawi. Di kiri kanan Masjid Nabi itu ada beranda. Di situlah mereka tinggal, mereka makan, mereka minum, tidur, semua situ. Memang mereka ni fakir sungguh, miskin sungguh, tak ada apa. Nabi ni berhabis harta kepada golongan-golongan ni lah. Golongan fakir, miskin, ahli sufah tadi. Habis harta Nabi Rasulullah. Pemurahnya harta Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ahli sufah itu namanya ialah Julaibib. Namanya ialah Julaibib. Dah cerita ke belum buat Julaibib? Belum lagi. Perempuan ni Julaibib. Julaibib ni kebetulan dia ni orang Habasyi. Orang Habasyah berkulit gelap. Minta maaf ya, bukan nak menghina tidak, tapi memang kulitnya gelap sungguh perempuan. Saya tak pasti kalau perempuan kalau pernah pergi Mekah buat umrah, buat haji itu, orangnya macam-macam. Ada putih, ada coklat macam kita ni, ada gelap sungguh. Kalau dia senyum tu nampak gigi je. Bukan nak hina tidak, tapi memang gelap sungguh. Di Mekah lah saya baru faham apa makna Khumairah. Kan Nabi panggil isteri Nabi Aisyah tu kan, ya Khumairah, wahai pipi yang merah-merah. Kat sini kita tak faham apa makna pipi merah-merah. Tapi bila pergi ke Mekah tu, tengok orang Turki, orang apa ya, Iran, apa jenis putih melepak tu itu. Barulah bila matahari panas di Mekah tu, baru nampak dia timbul merah-merah di pipi. Oh, rupanya macam inilah kot si siapa? Isteri Nabi Rasulullah Aisyah. Ya Khumairah, wahai pipi yang merah-merah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Jadi jangan suka tengok yang merah-merah aja, yang gelap-gelap tu pun tengok juga. Yang senyum nampak gigi aja tu, perempuan yang tengok. Jadi Julaibib ni macam itulah perempuan ni. Orang miskin, kemudian tak ada rumah, tak ada anak, tak ada isteri. Kata dah siapa nak kahwin dengan dia, dah dia miskin. Udahlah miskin, gelap pula tu. Gelap, sangat-sangat gelap. Jadi ketika itu perempuan ni, bila habis semayang je, Nabi paling belakang, Nabi tengok Julaibib ada. Tiap waktu Julaibib ni ada. Walaupun dia miskin, dia semayang di masjid Nabi Rasulullah. Dia tetap semayang di belakang Nabi Rasulullah. Ikut logik akal perempuan ni, dah miskin, pergilah kerja. Pergilah cari kerja, pergilah sana sini. Apa yang duduk di masjid aja kerja je. Semayang je kerja je. Tapi tidak. Dia jaga hubungan dia dengan Allah, dia jaga hubungan dengan Nabi. Lepas semayang dia duduk di masjid. Nabi nak balik ke rumah tu, dia macam ni lah perempuan lebih kurang. Dinding rumah Nabi dengan masjid satu dinding. Buka je pintu, terus masuk rumah. Buka je pintu belah sana, terus masuk masjid. Dia lebih kurang perempuan ni. Jadi bila Nabi nak balik tu, Nabi tengok Julaibib duduk lagi di masjid. Nabi tegur, wahai Julaibib, tak balik rumah? Julaibib kata, ya Rasulullah, rumah tak ada. Kata, tak ada rumah, apa nak balik kan? Tak ada rumah. Tak apalah, esok semayang lagi. Nabi nak balik tu, Nabi tengok ada Julaibib.
Tengah sambung amalan ibadahnya. Orang lain dah balik dah. Julaibib duduk lagi di masjid. Julaibib tak balik. Jumpa anak isteri. Tak ada isteri, wahai Rasulullah. Tak ada siapa nak kahwin. Aku miskin. Aku orang yang berkulit gelap. Katanya. Rupanya masuk hari ketiga, hari keempat tu, Nabi lain pula soalannya hari tu. Selalu tanya, Julaibib tak balik rumah, Julaibib tak pergi jumpa anak isteri, tapi hari yang keempat tu lain pula soalannya. Wahai Julaibib, hal turidu an tatazawwaj? Adakah kamu mahu berkahwin? Julaibib tak jawab. Senyap Julaibib. Apa perempuan dululah kan, bila ayah tanya hari tu kan, ndak ke kahwin? Ada ke jawab ndak? Ada jawab apa itu? Tak ada, nak diam je kan. As-sukut alamatur ridha, diam tanda setuju. Apa ni? Tak adalah beria benda ndak. Bila nak kahwin ayah, siapa orang yang tak ada tanya pun. Nanti orang kata apa? Orang kata apa? Apa? Gelenyok. Gelenyok. Mering. apa bahasa gelenyok tu satu lagi apa? Gedik ya. Gedik berbenar katanya. Hai kamu ni gedik berbenar katanya. Perempuan ni Julaibib diam. Nabi pun kata pada Julaibib, wahai Julaibib, kamu pergi rumah orang ini. Kamu pergi rumah sekian. Kamu bagi tahu pada ayahnya, aku suruh datang meminang anak. Julaibib ni keluar masjid, perempuan senyum nyerongit. Dah ada lah. Nabi dah apa? Dah offer perempuan ni. Nabi dah tolong recommend. Senyum, pergi ngepak je pergi rumah. Bahasa kita lah. Sampai-sampai bagi salam, ketuk pintu, perkenal diri, bla bla bla. Perempuan ni dia pun cerita pada pakcik. Pakcik, Nabi hantar saya untuk pinang anak kamu. Pakcik ni tadi bila dengar nama Nabi hantar, setuju katanya. Terus setuju. Julaibib tak sedap hati. Pakcik ni salah faham. Dia pun ulang sekali lagi. Pakcik, Nabi hantar aku untuk pinang anak kamu untuk aku katanya. Pakcik nengok atas bawah, atas bawah. Tak setuju katanya. Memang betul salah faham. Dia duk ingat Nabi yang nak pinang anak dia. Tapi Nabi suruh Julaibib ni, pergilah kamu minang anak pakcik tu. Nabi recommend kan aja. Tapi rupa-rupanya pakcik ni salah faham. Perempuan nengok atas bawah dah lah gelap. Minta maaf ya. Kemudian miskin pula. Agak-agak. Kalau menantu kita berapa itu, makcik-makcik sekalian, nak terima tak agak-agak? Ni gelap sungguh ni, gelap sungguh-sungguh gelap. Nak kata gelap sungguh-sungguh gelap ni. Saya 7 tahun duduk dengan demo makcik, oi. Kalau malam-malam tu pergi pasar ke apa, sana mana ada lampu-lampu apa kita ni, tak ada. Kami berjalan tu rentas padang pasir lah. Jalan tu berpasir. Tepi-tepi rumah orang tu berpasir. Jadi sedar-sedar dah ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Siapa? Memang tak nampak apa, gelap. Kalau dia pakai jubah hitam pula, lagi tak nampak apa. Memang gelap sungguh. Jadi kalau nanti esok-esok orang gelap-gelap ni datang minang anak-anak makcik-makcik ni, agak-agak nak terima ke tidak? Agak-agak. Dah senyap tu tak nak lah tu. Janganlah ustaz, katanya. Belang-belang cucu saya nanti, katanya. Perempuan ni, serumpalah pakcik ni tadi, dia tak nak terima. Sebab tadi gelap sangat, minta maaf. Yang keduanya miskin, duduk di masjid. Atau nanti kalau dah duduk di masjid, sudah kahwin, mana nak duduknya? Takkan nak mandi tidur di masjid pula. Jadi
pakcik ni tadi tak ada lah menantu apa ini. Maka ketika itu rupa-rupanya perbualan Julaibib dengan bapa ni tadi didengari oleh anak perempuannya. Bila ayahnya masuk, anaknya tegur. Anaknya sebut pada ayah, ya abi, wahai ayah, qabil tak? Aku terima. Aku terima. Kata si anak ni tadi, aku terima dia. Sebab apa? Yang rekomen ni ialah Nabi Rasulullah. Nabi takkan bagi orang yang jahat, Nabi takkan bagi orang yang tak semayang, Nabi takkan bagi orang yang tak tentu hala, tidak. 4 perkara dalam memilih pasangan. Yang pertama, jamalah, kecantikan, kehandsoman. Kalau lelaki ni handsome lah, kalau perempuan ni cantik. Yang kedua, jamalah, nasabah, keturunannya, nasabnya, orang baik-baik, keturunan baik-baik, keturunan dihormati dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jamalah, nasabah, malaha, harta, kaya boleh miskin. Satu lagi apa tadi? Nasab mungkin tak menurun, bapaknya baik, maknya baik, tapi anak tak menurun. Jadi pilihlah yang keempat, kata Nabi Rasulullah, yang jaga agama. Jadi kalau perempuan jumpa dia, anak-anak muda, kalau kata anak kita perempuan lah ya, cari menantu lelaki ni ada anak muda, tapi mari surau, mari masjid, cuk awal-awal tak apa. Sebab jarang budak muda ni pergi surau masjid, jarang sana-sana. Mudah kata pupui lah. Tak tahulah surau sini macam mana, tapi kalau surau saya tu, dari hujung soh ke hujung soh tu boleh kira lah berapa budak muda. Ada 2 orang budak muda. Memang ada je semayang. Tapi kerjanya bawa apa nama menatang, beg pink belakang. Food panda tu. Nampaknya itulah kerjanya, tapi semayang di surau sentiasa. Tapi kerja bawa tu ni motor. Kalau ikutkan tak kaya ni. Kalau nak pilih kaya tadi, muka pun macam tak berapa lah, macam Julaibib juga lebih kurang budak ini. Apa satu lagi tadi? Nasab. Saya pun tak berapa kenal siapa mak bapak ni. Sebab tak nak datang. Anaknya datang. Tapi kalau buat jaga agama, jaga semayang, dia nombor 1. Jadi kalau jumpa lah orang-orang macam ini, cuk siap-siap. Seropok macam nak cerita cari apa, cari menantu perempuan pun seropok lebih kurang. Nak cari di surau masjid ni mungkin tidak. Orang perempuan biasa semayang di perempuan. Tapi kalau jenis mengajinya baik, pandai dia dalam bab mengaji agama dan sebagainya, maka cuk siap-siap. Maka ni yang kita katakan sebagai salah satu daripada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak cuk siap-siap orang perempuan? Jangan ustaz. Pergi cari timba katanya. Tengok balik kisah Nabi kahwin dengan Khadijah. Macam mana Nabi kahwin dengan Khadijah? Nabi ke yang pergi Minang? Ya. Risikan awal itu datang daripada Khadijah. Khadijah yang mula-mula merisik. Ada cerita tu di depan-depan ni nanti ada. Umpamanya, bila ketika itu Nabi kerja dengan Khadijah, bawa barang dagang, pergi berniaga. Khadijah tengok pelik. Orang lain bawa barang yang sama, katalah untung 1,000. Tapi dengan Muhammad ni untung 2,000. Apa ni? Barang sama, tapi untung 2,000. Maka Khadijah minta laporan daripada Nafisah binti Munabbah. Minta maaf daripada Maisarah, orang supervisor Khadijah masa tu namanya Maisarah. Cuma Maisarah ni dia bukan perempuan, dia nama orang lelaki. Maksudnya Maisarah ni seorang lelaki.
Dan dia supervisor ketika itu. Dia kerja dengan Maisarah tapi jadi ketua. Nabi Muhammad duduk bawah Maisarah lah. Jadi tanya Maisarah, macam mana Muhammad ni berniaga boleh untung banyak lebih daripada orang lain, bla 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 bla. Akhirnya ketika itu Maisarah cerita, Muhammad ni seorang jujur, baik, tak menipu. Kalau orang lain ni mungkin jual RM10, 5 kupang masuk poket. Tapi RM10 tu yang baru dia serah ke bosnya. Dan Muhammad ni rupanya Nabi Rasulullah perempuan, dia tak letak rega. Niaganya tu tak letak rega. Dia menggunakan, Nabi Rasulullah menggunakan kaedah, apa namanya tu? Kaedah bukan tawar-menawar, bukan tawar-menawar apa? Bukan. Nak bayar berapa? Apa maksudnya? Tawaran, bukan tawaran. Katalah ni kan, berapa ni? Berapa boleh? Nak bayar berapa? Apa maksudnya tu? Cadangan. Apa nak sebut? Saya pun tak kerti nak nyebutnya. Tawarannya. Open tender. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ni tak jumpa. Apa nama bahasa Melayu? Tawarannya. Tawaran. Tawaran terbuka. Berapa boleh? RM5. 5 sekupang. Setuju? Itu berapa kaedah Nabi berniaga berapa? Berbeza dengan orang lain. Dia letak siap-siap lah. Berapa? RM10. Lah, standard lah. Jadi kalau orang tu minta tawar pula, berapa sanggup? RM5. 4,5 lah. 4,7. Kan dia ada tawar-menawar tu kan? Jadi akhirnya, sebab itulah Nabi lebih untung daripada orang. Ini kecerdikan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menipu ni memang tidak lah. Banyak orang lain menipu, ambil duit, masuk poket sendiri, pada bos tengok berapa kirai. Lepas model je katanya. Untung tak ada. Kalau ada untung pun mungkin 102 je. Ini Nabi 2 kali ganda untungnya. Kalau orang lain untung 1,000, Nabi untung 2,000. Maknanya sekali ganda. Ni kecerdikan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita itu yang Khadijah ni jadi tertarik hati tu. Jadi hantar seorang lagi. Tadi siapa? Maisarah. Hantar seorang lagi sahabat nama Nafisah binti Munabbah. Nafisah ni lah yang tanya, wahai Muhammad, kamu dah ada orang ke belum? Istilahnya lah kan, bahasa kita ni kan, dah ada orang ke belum? Sembang. Nak ke? Kalau ada orang nak ke kamu? Maka Nabi pun tanya, siapa? Khadijah. Jadi nak ceritanya apa? Risikan awal tu datang daripada Khadijah. Nabi balik cerita pada bapak-bapak saudara ni, Hamzah, Abu Talib dan sebagainya. Maka bapak-bapak saudara ni lah yang pergi pinang Khadijah. Pinang tu baru Nabi. Risik mula-mula tu datang daripada Khadijah. Tak ada istilah perigi cari timba, tak ada istilah telaga cari timba. Sebab ketika itu orang yang paling baik tak ada orang lain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu yang Khadijah terbuka hati tu. Pada umur masa tu dah 40. Khadijah pun dah kahwin 2 kali sebelum itu. Kedua-dua suaminya telah meninggal dunia. Umpamanya. Jadi dia balu. Umpamanya. Jadi dia istilahnya sebelum kahwin dengan Nabi Rasulullah ni, Khadijah ni dah macam tak nak kahwin dah. Dia dah macam apa orang panggil? Tawar hati lah. Saya tak tahulah macam mana perempuan, tapi kalau orang kata kalau perempuan ni umur dah sampai 40 ni dia dah tak ada rasa lah. Mak saudara saya seorang perempuan ni dah, mak saya 69, dalam 65, 64 lebih kurang tak kahwin sampai sekarang. Tak ada ndak lah. Tanya pun tak ada, aku dah well. Susah ni. Nak sana nak sini susah. Perempuan ni. Jadi dia tak ada fikir dah buat kahwin ni, tak ada fikir dah nak buat belaki, tak ada fikir dah nak buat suami, tak ada dah. Dia dah sampai umur 40 tahun ni, serupalah macam Khadijah dah sampai umur 40 tahun ni, tak ada fikir dah nak kahwin-kahwin.
Tapi sebab tak ada dah orang yang lebih baik daripada Muhammad bin Abdullah. Jadi ni hebat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh membuka hati. Umpamanya, jadi tak salah umpamanya kalau kata nanti anak-anak kita yang perempuan ni umpamanya, kalau ada kita nampak lelaki-lelaki, pemuda-pemuda yang baik-baik ni umpamanya, yang rajin surau masjid ni, insya-Allah umpamanya, jadi boleh kita dahulukan, boleh kita mula bicara ada masalah umpamanya, cuma saya not available lah umpamanya. Saya telah berpunya ya, cari orang lain lah, insya-Allah. Ada kosong lagi 3, yang ni pun 3 lagi kosong semua. Udah berbunyi, mengiyakanlah tu umpamanya. Kami ni geng GTB umpamanya, tahu GTB? Geng takut bini. Umpamanya geng takut bini, ni pengerusinya. Tu SU-nya. Saya AJK-nya umpamanya. Sambung. Mana tadi? Mana tadi? Apabila Al-Muttalib meninggal dunia, Naufal telah merampas sebidang tanah, betul ya? Kepunyaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta bantuan beberapa lelaki Quraisy untuk membantu beliau menghadapi bapa saudaranya itu. Tetapi mereka menjawab, kami tidak sanggup masuk campur urusanmu dengan bapa saudaramu. Lantas beliau menulis surat kepada bapa-bapa saudara sebelah ibunya daripada Bani An-Najjar dan meminta bantuan daripada mereka. Perempuan, bila tanah Abdul Muttalib kena rampas, dia minta tolong dengan lelaki-lelaki Mekah, kawan-kawan di Mekah ni. Tapi kawan-kawan di Mekah ni kata, kami tak nak masuk campur, katanya. Tak nak tolong. Jadi bila tak nak tolong, Abdul Muttalib ketika itu nak tak nak kena minta tolong dengan orang lain. Minta tolong dengan siapa? Dengan orang Madinah. Kenapa orang Madinah? Sebab ingat balik, maknya asal Madinah. Salmak tu asal Madinah, dia pun lahir di Madinah, maknya daripada keturunan Bani An-Najjar. Umpamanya kalau dalam kitab kita tulis sebut Bani Najjar. Kalau ikut ejaannya Bani An-Najjar. Umpamanya dia alif lam syamsiah kat situ. Bani An-Najjar. Puan boleh ingat lagi ya? Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Ya. Kalau An-Najjar, A-N-N-A-J. Maksudnya N ni boleh masuk tak pada A-L? Dia asalnya Al. Contohnya apa? Alif lam qamariyah, Al-Habsyi. Dengan Al-Habsyi. Huruf H ni, H ni boleh masuk tak pada A-L? Tak boleh kan? Ini alif lam qamariyah. Yang ni alif lam syamsiyah. Syamsun kan? Syamsun. Syamsun. Syamsun ni maksudnya matahari. Alif lam apa ni? Alif lam syamsiyah. Sebab al ni boleh masuk dengan shin. Asy-syams. Kalau qamar, qaf mim ra, qamarun. Qamarun ni maksud apa? Bulan. Umpamanya alif lam dengan qaf ni boleh masuk tak? Tak boleh. Umpamanya itu yang kata qamariyah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Syamsun matahari, qamarun bulan. Umpamanya. Jadi ini kaedah dalam bahasa Arab tu. Jadi kalau Najjar ni An-Najjar. Umpamanya keturunan daripada Bani An-Najjar. Abdul Muttalib tulis surat, hantar pada keluarganya, belah maknya daripada keturunan Bani An-Najjar. Jadi bila dapat surat, bapa saudaranya Abu Sa'ad bin Adi ni, daripada keturunan Bani An-Najjar, adik-beradik dengan maknya Salma tu tadi, bawa 80 orang. Bawa 80 orang daripada orang Madinah, keturunan Bani An-Najjar ni, pergi ke Mekah. Bawa 80 orang. Sebab anak saudara tulis surat.
Anak saudara tulis surat minta tolong, ni anak saudara ni. Kita kena tolong ni. Tanah dia kena rampas ni. Bawa 80 orang. Sampai satu tempat namanya Abtah ketika itu. Di sanalah dia telah menemui Abdul Muttalib. Bila bapak-bapak saudara ni datang, Abdul Muttalib ketika itu katanya apa, puan-puan? Cuba tengok surat 67 tu. Tafaddalu ila baiti. Wahai ayah-ayah saudara, bapak-bapak saudara, marilah jemput masuk rumah, datang ke rumah. Yalah, orang datang dari jauh, puan-puan. Berapa hari ni perjalanan? Kalau zaman Nabi, kapal terbang. Subhanallah. Hebat orang Pekalan. Kapal terbang lintas atas kepalanya. Subhanallah. Puan-puan, bila tetamu datang, jari jauh pula tu. Nabi dulu hijrah dari Mekah Madinah 17 hari. Naik kuda, naik unta, jalan kaki. Nabi hijrah naik apa? Naik unta. Dengan siapa? Dengan Abu Bakar, dengan Abdullah bin Uraikid. 17 hari baru sampai. Jadi bayang 17 hari berjalan letih. Kita pergi Kuala Lumpur pun, berapa kali berhenti? Tapah berhenti, Tanjung Malim berhenti, Rawang berhenti, Sungai Buloh berhenti. Apa yang opah? Opah nak terkencing. Nah, dah tua-tua perempuan ni. Apa itulah perempuan ni? Nak ceritanya berhenti saja. Sampai-sampai tuan-tuan, kalau rumah adik kita ke kakak kita ke mana? Sampai-sampai tu buat apa? Beri bilik air dulu. Lepas bilik air, jemputlah minum kak ni. Aku nak barin kejap. Barin dulu. Letih perempuan ni. Tu baru pergi Kuala Lumpur 2 jam setengah, 3 jam. 4 jam lah paling lama pun perempuan ni. Bayangkan 17 hari berjalan. Jadi Abdul Muttalib ni untuk meraihkan, wahai bapa-bapa saudaraku, tafaddalu ila baiti, jemput datang ke rumah. Apa bapak saudaranya jawab tadi? Siapa nama bapak saudaranya tadi? Bapak saudaranya nama Abu Sa'ad bin Adi. Abu Sa'ad jawab apa? Abu Sa'ad jawab, tidak. Wallahi, melainkan terlebih dahulu aku perlu bertemu dengan Naufal. Oh, marah Naufal. Kenapa marah dengan Naufal? Sebab rampas tanah anak saudara. Perempuan, ringkas cerita. Abu Sa'ad ni pergi jumpa Naufal. Ketika itu Naufal sedang duduk di dalam satu tempat bersama dengan beberapa orang-orang tua Quraisy. Perempuan cuba tengok kitab kita ni. Dia sebut beberapa orang tua. Perempuan bulat dekat tua tu. Bulatkan dekat tua tu. Saya nak cerita bab tua tu. Dalam adat orang Arab, kalau dipanggil ajuzun, perempuan ni ajuz, ain jim waw zai, ajuz. Satu segi memang makna ajuz ni tua. Tapi maksud tua bagi Arab bukan tua umur, tidak. Tua ni maksudnya orang yang dihormati. Yang ajuz. Biasanya begitulah perempuan ni. Kalau kami ni, kalau orang budak-budak muda ni, masa belajar dulu, perempuan ni, kalau berjalan ni, ada pakcik-pakcik tepi-tepi jalan, tengah minum kopi, tengah duduk-duduk nyembang. Assalamualaikum ya ajuz. Salam sejak assalamualaikum, orang tua. Jadi kalau ikut faham bahasa Melayu kita, orang tua lah, ada tua. Banyak. Maksud tua tu ialah orang yang dihormati. Tapi kalau kita di Malaysia ni, dia panggil orang tua. Jangan harui. Bukan tua ustaz. Apa? Lama dia tak nak dengan tua. Veteran katanya. Bukan tua, walaupun betul lah tu tua lama veteran sama je pun. Tapi bab tua dia tak nak dengar. Dia cukup marah orang panggil dia orang tua. Padahal betul lah tu tua. Opah kan. Apa khabar opah? Opah kamu panggil aku? Marah.
Makcik ni tahu, makcik katanya. Oh, tak nak orang panggil opah. Padahal cucu, dia rumah berkata, bersusun. Minggu lepas saya sembang buat cucu semua tu. Ingat lagi saya orang ni. Semua nyembang buat cucu, cucu balik. Ni bulan berapa pula nak cucu nak balik ni? Cuti sekolah bulan 2 lagi ni makcik, oi. Ada bulan 2? Ada ya cuti? Tak silap saya bulan 2 tu yang sebulan tu. Bulan 12 mana? Oh, alhamdulillah. Oh, tak lama dah lah. Opahnya mangkah kalender lah. Cucu nak balik. Nak nyiap rumah. Nak masak apa? Itu yang paling malas itulah, nak masak apa dah. Cucu balik pula makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Oh, dah berkata jadi rumah tu. Pepak pula rumah. Oh, dah dia baling sana, dia tereban sini. Cucu tahulah. Panjat sana, panjat sini, pecah itu, pecah ini. Oh, cawan akopal opah tu katanya beli di Langkawi katanya. Habis pecah. Tapi akopal yang kata tak pecah ya. Pecah juga. Itu cucu handal lah tu kalau pecah tu. Tak apalah. Tak apa, opah tak marah pun. Cucu tak marah. Tapi kalau anak yang buat, jangan harui. Cucu tak apa. Tak, sambung. Dia lain, orang dia lain. Saya ingat dulu. Dengan mak ayahnya mana. Macam-macam. Nak minta bersikar kan. Kamu tak dapat bersikar. Tapi dengan cucunya. Satu hari puasa RM10 saja. Dengan kita dulu, satu hari RM1 aja. Dengan cucu, satu hari RM10. Satu A RM50 katanya. Anak saya yang baru ni, periksa apa ke? Yang sekolah agama tu periksa apa? UPKK tu kan? UPKK tu banyak sikit lah A-nya puannya. Kata bayang RM50 satu A. Kalau 5A dah 250, 8A. UPKK 8A kan? Dah berapa? 400 kan? Ya Allah. Dengan kita dulu minta mainan RM3 pun tak dapat. Inilah mak ayah dulu-dulu. Umpamanya. Tapi dengan cucu habis hatinya orang. Ni semula ni opah-opah lebih kurang gitulah. Umpamanya. Sangguplah bangun pagi ni yang potong ikan, yang ayam, pergi pasar. Oh, macam-macam. Umpamanya. Baik, sambung. Mana tadi? Nak jumpa dengan Naufal dulu. Jadi bila datang, ketika itu Naufal sedang duduk bersama dengan golongan-golongan bangsawan ketika itu. Abu Sa'ad terus bangun hunus pedang. Demi Tuhan Kaabah, jika engkau tidak kembalikan tanah anak saudaraku, akan aku habiskan riwayatmu dengan pedang ini. Kata Abu Sa'ad ni tadi. Pulangkan sekarang. Tanah ni pulangkan sekarang. Maka Naufal ketika itu perempuan takut dia mati. Apa jawabnya? Baiklah, aku kembalikan kepada. Disaksikan oleh golongan-golongan dihormati, orang-orang tua, orang-orang bangsawan, pemimpin-pemimpin Arab Quraisy ketika itu. Dah habis selesai bab tanah, barulah dia pergi rumah kepada Abdul Muttalib tadi, tidur tiga hari, duduk 3 hari. Sebelum balik buat umrah, barulah balik semula ke Madinah. Perempuan buat umrah. Maknanya betul lah beriman. Nampak? Keturunan Nabi Rasulullah ni semuanya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ni, sebab tu kita ni pun kena niat, perempuan ni. Kalau belum ada rezeki lagi lah, belum sampai lagi, perempuan ni, niat siap-siap. Niat, ada rezeki, sehat tubuh badan, ada rezeki duit lebih sikit, lapang masa nak pergi Masjid Haram, nak tunai haji, nak tunai umrah.
nak ziarah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puan ya. Jadi perempuan kita kena niat begitu, sebab saya risau perempuan ni kalau tak ada niat. Teringat saya kawan saya dulu masa belajar. Saya masa sebelum saya pergi belajar perempuan, saya naik kapal terbang. Saya naik kapal terbang 14 bulan 2 tahun 1999, Valentine Day. Tapi tak adalah Valentine ni masa itu. Niat sebelum pergi tu, niat dalam hati dah. Nanti ada rezeki, habis belajar, cuti, nak pergi Mekah, nak tunai haji. Saya niat, saya siap. Masa tu baru di Malaysia. Umur masa tu baru habis SPM. SPM ni umur 17. Baru 17. Namanya, saya belajar, ambil sijil bahasa Arab setahun, lulus. Tapi tak cermelang lah. Lulus macam itu je lah. Yang tak ada lawan untuk guru bahasa Arab sini ni. Jangan lawan untuk guru bahasa Arab surau Nurul Iman ni. Jadi saya ni lulus biasa-biasa je. Jadi masa itu bila cuti, saya habis bulan 3. Bulan 3 tu lah saya pergi haji, pergi Mekah. Nampaknya umur masa tu baru 18. 17 pergi belajar, 18. Lebih kurang tahun 2000. 23 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Masa tu muda terang tang. Sekarang pun muda lagi makcik-makcik. Jangan tengok tua. Muda lagi. Boleh lagi insya-Allah. Apa yang boleh kata? Bahaya. Ni mak-mak marah ni, kau tengok seorang tak gelak. Makcik-makcik ya. Masa itu, zaman tu, perempuannya, kalau kita pergi tu, perempuannya, teringat kawan tadi? Kawan tadi ni, dia pergi ke England dulu. Cuti, mesti cuti, dia pergi England. Jadi kawan-kawan tanya, Mekah dulu lah. Biarlah, kata. Tahun 4 nanti pergi. Dia kata bila tahun akhir nanti, baru nak pergi ke Mekah. Tak ada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dia tak dapat pergi sampai sekarang. Sampai sekarang. Allah masih tak bagi dia izin. Sampai sekarang. Sebab niat dia. Sebab tu saya katakan bahawa kita ni, kita ni kena ada niat. Niat ni kena ada. Rupanya, duit cukup tak cukup tu cerita lain. Itu nanti Allah cukupkan. Kalau tak cukup, nanti Allah punya kerja. Masa lapang tak lapang, cuti dapat tak cuti, itu cerita kemudian. Maksudnya, apa lagi? Duit, masa, satu lagi, sihatnya. Ustaz sakit lututnya, itu cerita lain. Ada orang sini sihat, sana sakit. Ada orang sini sakit, sana sihat. Ini kerja Allah. Banyak. Jadi kita ni, niat dulu. Tapi niat tu kena usaha lah. Nyimpan duit. Jangan tak nyimpan pula. Sikit-sikit ngulang puluk dakap. Sikit-sikit ngulang puluk dakap. Tapi boleh itu juga Ustaz. Puluk dakap ni senang susah-susah. Apa? Duit, gadek. Dapat juga. Betul juga. Saya pun tak fikir benda itu. Maksudnya, tak. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya niat kena ada. Maksudnya, sebab saya risau nanti jadi macam kawan tu tadi. Sampai sekarang. Maksudnya, Allah masih tak bagi dia. Belum. Maksudnya. Dan perempuan, kalau dah daftar, dah cukup duit tabung haji, jangan lupa daftar pula. Duit cukup lain cerita. Katalah duit ada 20,000 sekalipun, tak daftar, dia takkan panggil. Kena daftar. Daftar untuk pergi haji tu, barulah dia akan naikkan nama kita dalam senarai. Jadi bila saya daftar dengan rumah, dengan ustazahnya baru ni, tengok-tengok saya cek baru ni, 20-70. Lagi berapa tahun tu? Lagi 50 tahun. Saya kira-kira 50 tahun lagi umur aku nak dekat 100.
Entah ada, entah tidak. Itu kerja Allah. Sebabnya, jangan risau, puan. Jangan takut tengok tahun tu. Sebab dia nanti akan mengurang. Ada orang meninggal, dia tolak. Ada orang tak cukup duit, menolak. Dia tolak. Dia nama kita akan naik. Sedap-sedap, dan 10 tahun dah dapat pergi dah. Jadi, usaha tu kena ada. Niat kena ada, usaha tu kena ada. Tambah-tambah macam musim sekarang ni, musim kursus haji kan. Orang pergi dulu, tak apa, pergi dengar, Ustaz, nama tak naik lagi. Jangan tunggu nama naik baru nak pergi. Ada orang, minta maaf saya sebut nama, ada orang, dia tak pergi kursus. Tiba-tiba namanya naik. Bila orang menolak, namanya naik. Udah kelang kabut, Ustaz, macam mana ni, kursus tak pernah pergi. Ni tengah-tengah musim kursus haji ni, ada rezeki. Hari Sabtu ke hari Ahad? Sini Ahad. Oh, ada masjid Sabtu, ada masjid Ahad. Oh, okey. Kan? Batu Gajah Ahad. Masjid yang sini Sabtu hari Masjid Negeri Ahad juga. Masjid Dandiri Sabtu, betul. Itu yang Sabtu lepas penuh Masjid Dandiri tu. Masjid Paloh Sabtu. Ustaz Syuaib ya. Syuaib alias. Oh, okey, faham. Jadi perempuan tak ada buat apa-apa di rumah tu, pergi lah. Perempuan dengar kursus dulu. Kalau orang tertanya, bila perginya makcik? Belum lagi, saya nak dengar dulu. Tanya. Boleh, dia tak marah pun. Nampaknya dia tak marah. Cuma di masjid, kena bayar je. RM70 ke berapa? Untuk makan. Nampaknya untuk makan. Dan juga bahan-bahan. Kalau ada yang cetak-cetak. Yang free tu, free lah. Nampaknya, tapi kalau kena bayar pun tak apa. Kita niat sedekah je insyaAllah. Nampaknya. Betul? 120. Ya Allah, hari tu saya pergi cek 70. 170 lah sekarang. 120. Ya Allah, memang tak hidup lah kalau ikut umur. Nampaknya tak apa. Dia akan naik insyaAllah. Sambung. Mana tadi? Dah hilang pula dah. Mana? Ni. Berikutan dengan kejadian itu, kita habiskan perenggan ni. Bani Abdul Syah, Bani Abdul Manaf bersekutu dengan Naufal untuk menghadapi Bani Hashim. Peranglah tuan-tuan. Apabila Bani Khuza'ah melihat Bani An-Najjar menolong Abdul Muttalib, mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kamu melahirkan. Maka kami patut membantunya. Rupanya perempuan ketika itu, bila Bani An-Najjar datang jauh-jauh dari Madinah, tolong Abdul Muttalib. Tiba-tiba, siapa tadi yang tolong tadi? Bani Abdul Syam dan Bani Abdul Manaf ni pun kata, kalau Bani An-Najjar tolong, takkan kami tak tolong? Ni pun anak saudara kami juga. Abdul Manaf ni, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Lebo. Fatah balik muka surat 63. Baru 2 leh je lepasnya. Dah tak ingat. Cuba tengok. Peringkat pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, moyang Nabi Rasulullah. Jadi inilah keturunan Bani Abdul Manaf kata, kalau orang Madinah datang jauh-jauh nak bantu Abdul Muttalib, belah mak dia, takkan kami belah bapaknya tak tolong. Jadi ketika itu pakat-pakat tolong. Sebab itu perempuannya, ni cerita tolong ni, cerita yang kedua dah ni, perempuan, hari ni. Perempuan bagaimana ketika itu, akhirnya perempuannya, mereka mengisytiharkan bantuan, pertolongan kepada Bani Hashim, perempuan. Dan ketika itu perempuannya, berlakulah satu perjanjian yang selepas Nabi beranak, selepas Nabi lahir, perempuan, 10 tahun lepas itu, maka perjanjian itulah yang diadakan, yang dipegang untuk Fathul Mekah.
Fathul Mekah ni apa dia? Ayat An-Nasru. Ayat paling pendek sekali. Ada 3 surah paling pendek. Wal asri, inna a'tayna, satu lagi iza ja'a nasrullah. Tu Al-Fathu tu iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila mana datang bantuan pertolongan daripada Allah, kemenangan daripada Allah. Al-Fathu, pembukaan kota Mekah. 10 tahun lepas itu. Cuba kira sejak perempuan, cuba kita kira. Umur Nabi lantik jadi Rasul umur 40. Nabi dakwah secara sir 3 tahun. Terang-terangan sir ni sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi 3 tahun. Terang-terang 10 tahun. Kemudian umur berapa dah? 53. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Pembukaan kota Mekah ni bila, tuan-tuan? Lepas 2 tahun, 53 sini pula ya. 53, lepas 2 tahun berlaku perang yang pertama, perang Badar, tuan-tuan. Yang ini kata pada tahun 8 Hijrah. Maksudnya, tuan-tuan, 53 campur 8. Jadi, berapa ya? Cikgu matematik? 61. Sebab tu saya bawa cikgu matematik. Saya tak pandai matematik. 61. Nabi wafat umur 63. 2 tahun sebelum Nabi wafat berlakunya Al-Fathu. Al-Fathu. Pembukaan kota Mekah. 2 tahun je. Lepas tu Nabi pun meninggal. Dunia Nabi pun wafat, perempuan. Maknanya, perempuan, berapa puluh tahun tu? Ni zaman siapa ni? Zaman Abdul Muttalib kan? Zaman Abdul Muttalib. Kalau Nabi hidup sampai 61 tahun baru berjaya membuka kota Mekah, tuan-tuan, zaman Abdul Muttalib ni, katalah zaman tok dia, kita tambah lagi berapa? Tambah 50 tahun. 110 tahun, tuan-tuan. 110 tahun selepas itu, perjanjian di kalangan Bani Hashim, di kalangan Bani Abdul Syam, di kalangan Naufal ni tadi, berjaya diadaptasikan. Berjaya dibuka kota Mekah. Islam berjaya membersihkan kota Mekah daripada berhala-berhala, daripada syirik, daripada berhala Lata, Uzza, Al-Manah dan sebagainya. 110 tahun lebih kurang. Perempuan lama. Sebab tu kita katakan bahawa kita ni jangan putus asa. Kalau tak zaman kita pun, mungkin zaman anak kita. Mungkin zaman cucu kita, cicit kita. Cuba tengok orang Palestin. Yang tua-tua tu zaman tahun 68, 70 tu dah meninggal dah pun. Yang perang zaman-zaman itu. Tiba-tiba Allah bagi menang tahun 2023 ni. Tufan Al-Aqsa tu kan. Israel kalah dah. Yang baru-baru ni kalah. Tapi tak sebut. Dalam berita tak sebut. Israel kalah. Dengan Tufan ataupun Taufan Al-Aqsa tu. Taufan tu maksudnya banjir. Tufan tu maksudnya kemaraan. Tufan kemaraan Al-Aqsa. Taufan kebanjiran tentera-tentera Al-Aqsa. Dua-dua boleh pakai. Nak pakai Tufan pun boleh. Taufan pun boleh. Kalah. Israel kalah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bagaimana zaman-zaman tok nenek mereka kalah, perempuan zaman bapaknya kalah. Mari zaman cucu menang. Mari zaman cicit menang. Sepapalah kita ni perempuan ya. Kita dakwah ajak orang mari surau, ajak orang mari masjid. Mungkin tok neneknya tak datang. Mungkin mak ayah tak datang. Tapi mungkin cucunya nanti datang. Kita tak tahu. Mungkin cicitnya nanti datang. Ini jangan putus asa dalam berdakwah. Seperti mana datuk-datuk nenek Nabi, moyang-moyang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dalam muka surat yang ke-67. Jadi kita faham hari ini bagaimana dakwah jangan berhenti, bagaimana bantuan, pertolongan daripada
moyang-moyangnya Nabi Rasulullah. Yang pertamanya daripada Bani An-Najjar. Upang bulatkan nama Bani An-Najjar 66 tu. Daripada keturunannya siapa? Keturunannya isterinya Hashim bin Abdul Manaf tu tadi. Kemudian datanglah pula siapa? Abu Sa'ad ni tadi bin Adi untuk membantu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Abdul Syam surat 67 pun boleh bulat kat situ, dan Bani Abdul Manaf pun bulatkan kat situ, pun bantu ketika itu. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina ya Allah. Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sirah perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Untuk kami ini menerima segala hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin ya Allah. Berikanlah mereka kelapangan ya Allah. Berikanlah mereka kegembiraan ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Lindungilah para ibu-ibu di Gaza, Palestin ya Allah. Lindungilah para bapa-bapa di Gaza, Palestin ya Allah. Lindungilah anak-anak cucu untuk mereka ini bersekolah seperti mana anak cucu kami di sini ya Allah. Berilah mereka memperolehi masa untuk mereka belajar di sekolah ya Allah, seperti mana anak cucu kami di sini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifar surah al-asban. Allahumma bihamdika wal asri. Sama ada ke yang lama saya tak bawa lah. Yang order buku tak ada kan? Sini tak ada selesai dah kan? Sini buat buku habis ya?